Jadi waktu ni lah Rasulullah utuskan Mughirah ibn Syu'bah, sebab dia orang kampung dia. Dia lagi bersemangat lah nak hancurkan berhala dalam kampung dia. Sekali dengan dia siapa? Bapa mertua Nabi. Hak baru masuk Islam selepas pembukaan kota Fatuh Mekah. Siapa? Siapa bapa mertua Nabi? Isteri Nabi yang ni nama dia Ramlah. Ramlah binti Abu Sufyan, betul. Tapi duk cari bini-bini Nabi, mana nama Ramlah? Payah nak jumpa tak? Sebab biasa gelaran isteri Nabi ada Ummu depan. Cari hak Ummu Habibah, itulah dia. Ummu Habibah itulah Ramlah binti Abu Sufyan. Jadi ada riwayat kata yang mengepalai ekspedisi ni bukannya Mughirah, tetapi sahabat besar Khalid bin Al-Walid. Mughirah dengan Abu Sufyan cuma jadi pembantu kepada Khalid bin Al-Walid. Siapa hak terbunuh tadi? Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Jadi ada juga orang tanya, Ustaz, adakah Urwah bin Mas'ud ni adik-beradik kepada Abdullah bin Mas'ud? Nama nak sama, biasalah orang tanya tak? Urwah bin Mas'ud Bani Saqif. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud tu Bani Zuhrah, lain. Walaupun nama bin sama Mas'ud, hak sahabat Abdullah bin Mas'ud tu Bani Zuhrah, lain. Hak tu dia Makkah. Baik, sekarang apa cerita sebenarnya dengan Urwah ni? Macam ni lah. Selepas peperangan Hunain, antara suku Sakat, proksi paling besar yang menyokong perang Hunain dengan Rasulullah ni, geng-geng Bani Saqif lah. Geng-geng Taif ni antara proksi paling kuat, duduk dalam kumpulan musuh hak lawan Rasulullah. Mereka mengharapkan kemenangan, tiba-tiba kalah. Bila kalah, balik daripada kalah peperangan ni lah, berlaku lagi peperangan yang dinamakan peperangan Taif. Kalah juga, walaupun ada beberapa orang sahabat Nabi lebih kurang 20 yang syahid dalam perang ni. Jadi waktu ni lah terbuka pintu petunjuk dan hidayah kepada Urwah bin Mas'ud ni. Dia berfikir tentang siapa? Mughirah, sahabat dia tu hak masuk Islam. Dia pun berfikir nak lakukan benda yang sama. Akhirnya dia dapat satu peluang, dia jumpa satu kafilah Islam. Jadi dia follow kafilah Islam ni, follow, akhirnya sampai dekat satu kampung sebelum masuk ke bumi Madinah. Di sinilah dia bertemu dengan Rasulullah, menyatakan keislaman dia dan dia berbai'ah kepada Rasulullah. Tapi dia punya hati yang suci, Urwah ni, lepas dia dapat pengajaran dan bimbingan daripada Rasulullah, satu masa dia bagi tahu dekat Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau boleh cahaya petunjuk dan hidayah Islam ni bukan aku seorang saja nak terima, bukan aku seorang saja nak rasa. Kalau boleh aku nak balik semula ke Bani Saqif, ke Taif, kampung aku nak sebarkan dakwah Islam ni kepada sahabat-sahabat, kepada anak beranak, pada adik-beradik aku. Begitu besarnya hemah yang ada pada diri Urwah. Tapi buat permulaan permohonan dia ni Nabi larang. Sebab Nabi tahu Bani Saqif ni orang yang kuat lawan Nabi. Bani Saqif ni orang yang kuat tentang Islam. Dia takut kecelakaan dan mudarat akan dikenakan ke atas batang tubuh Urwah. Nabi bimbang. Tapi sebab dia kata apa? Kesungguhan dia nak tengok Islam ni bukan hanya pada dia, tetapi tersebar kepada orang-orang di kampung dia. Lalu dengan rasa berat Rasulullah melepaskan Urwah bin Mas'ud balik semula ke Taif. Jadi lebih kurang perjalanan dia sampai semula ke Taif itu pada waktu Isyak. Bila sampai di Taif waktu Isyak, dia masuk dalam rumah dia, kaum kerabat dan anak beranak dia sambut dia. Sambut dia dengan baik, sambut dia dengan hormat, sambut dia dengan lembut, dan mereka menyapanya dengan sapaan ahli-ahli jahiliyah. Sapaan ahli-ahli jahiliyah. Lalu waktu inilah dia marah. Dia kata, aku harap kamu kemudian selepas daripada ini menyapa aku dengan sapaan ahli-ahli syurga, ahli jannah, dengan ucapan Assalamualaikum. Buana pelik dia ni, Urwah ni. Tiba-tiba kita duk sapa dia dengan sapaan biasa tu, dia marah dan suruh sapa dia dengan ucapan ahli syurga, Assalamualaikum. Adakah kamu dah masuk Islam? Adakah kamu menuju kepada Muhammad di Madinah? Dan dia membenarkan semuanya. Marahlah. Semua marah dekat dia. Yang termasuk marah ialah geng-geng kaum kerabat dia daripada bani-bani yang lain.
Puncak kemarahan tu bila esok waktu fajar nak menyingsing. Dalam kitab menyebut dia naik atas tingkap rumah dia. Bila sebut lagu tu, wallahu alam lah suasana sebenar, rumah dia 2 tingkap ke, rumah dia tu agak tinggi ke, wallahu alam. Dia naik atas rumah dia tu, dia mengalunkan azan. Lepas dia mengalunkan azan, dia semayang subuh. Dan ada berapa orang lelaki yang tak puas hati dengan pengislaman dia. Ni nak tengok, hak Nabi bimbang tu dah berlaku lah. Orang Bani Sakif ni memang cukup menentang Nabi dan menentang Islam. Sampai anak beranak dia, kaum kerabat masuk Islam pun dia tak puas hati, dia berdendam. Akhirnya duduk di bawah tu, mereka melempari dan menghujaninya dengan anak-anak panah. Dan salah satu anak panah yang dilepaskan oleh seorang lelaki yang bernama Aus bin Auf dari kabilah Bani Malik. Di Taif ni, di samping Bani Sakif ada Bani Malik. Dari Bani Malik ni seorang lelaki nama Aus bin Auf panah. Dan Hani memang tepat di dada belah kiri dia, lalu dia rebah. Dan Hani ni memang menusuk parah lah kita kata. Bila rebah ni, walaupun anak beranak dia tu tak suka juga dengan pengislaman Urwah, tapi anak beranak kita kena panah. Jadi bermusuh pula dengan geng Bani Malik ni. Keluarlah geng-geng daripada kaum kerabat Urwah bin Mas'ud. Hak terkenal antaranya Ghailan bin Salamah, Kinanah bin Abdul Yalil. Kinanah bin Abdul Yalil, tadi ketua hak mai tu Abdul Yalil, bapa kepada Kinanah ni, anak beranak dia. Hakim bin Amru daripada geng-geng lelaki Bani Ahlaf. Bani Ahlaf juga salah satu bani selain daripada Sakif dan Bani Malik di Taif. Bergabung, tapi waktu tu dia minta jangan. Dia kata, aku minta pada kamu semua, janganlah menuntut darah aku ni, jangan membunuh mereka semua kerana aku. Dan aku sebut pada kamu sendiri hari ini, aku dengan rela menyedekahkan darah dan nyawa aku ni demi perhubungan yang rapat seperti sedia kala antara kamu dan yang lain. Tengok pengorbanan yang besar. Aku rela menyedekahkan darah dan nyawa aku ni demi melihat hubungan yang rapat seperti sedia kala antara kamu dengan bani-bani yang lain. Jangan berbunuhan kerana aku. Jadi salah seorang anak beranak dia pangku dia. Wahai Urwah, itu benar. Tapi bagaimana juga dengan darah yang mengalir ni? Takkan tak ada apa-apa? Nak jugalah maksudnya tu. Darah yang mengalir ni tak ada apa-apa ke? Apa-apa maksud di sini apa? Pembelaan atas kamu. Demi Allah, sesungguhnya Allah telah memuliakan aku dengan cara ni. Dan ini adalah persaksian Allah atas kejadian yang berlaku pada hari ini. Tetapi takdirnya sekiranya aku mati, aku harap aku dapat bersama dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang syahid di benteng, di medan Taif. Ini hak terjadi sebelum ni. Rasulullah hantar sahabat-sahabat dia berperang, mengepung benteng Taif selama beberapa hari. Dan dalam peperangan ni 20 orang sahabat mati syahid. Dan mereka dikebumikan di lereng bukit di Taif itulah. Kalau boleh, kalau aku mati ni, pergi ke bumi sekali dengan hak geng 20 orang tadi. Tapi jangan bergaduh, jangan berbalah. Jadi ditunaikan hasrat dia, dia ditanam. Dikuburkan bersebelahan dengan geng-geng sahabat hak 20 mati syahid sebelum ni. Dan Rasulullah ada bersabda tentang Urwah bin Mas'ud. Perumpamaan Urwah di atas kaumnya seperti perumpamaan ahli Yasin di atas kaumnya. Perumpamaan Urwah atas kaum dia sama seperti perumpamaan ahli Yasin atas kaumnya. Siapa ahli Yasin? Cuba buka surah Yasin ayat 20-21. Apa ayat dia? Ada seorang lelaki kan? Siapa sahib Yasin ni? Lelaki yang dimaksudkan ialah Habib An-Najjar, atau nama betul dia Khubayb An-Najjar. Kes ni berlaku di wilayah Antioquia, yang mana datang utusan-utusan Nabi Isa alaihi salam menyebarkan seruan dan dakwah. Dia minta kepada penduduk kota supaya menerima seruan utusan-utusan Nabi Allah Isa alaihi salam, tapi akhirnya dia sendiri terbunuh. Nah, buka surah Yasin, itulah dia. Sahib Yasin, Habib ataupun Khubayb An-Najjar. Tu perumpamaan Rasulullah bagi dekat dia. Tu kes
hak berlaku sebenarnya kepada batang tubuh Urwah bin Mas'ud sebelum Abdul Yalil dan geng lain datang hak minta merapu macam-macam tadi. Okey, nampak. Jadi bila ni berlaku, peluanglah untuk Mughirah balas balik. Mughirah sebut di hadapan sahabat-sahabat Rasulullah waktu nak meruntuhkan berhala, wahai sahabat-sahabatku, hari ini kamu akan melihat bagaimana kamu akan mentertawakan melihat kepada reaction yang akan dilakukan oleh orang-orang Taif ni. Dia hak paling dia nak berhala paling besar, iaitu berhala Al-Lata. Banyak berhala ni, tapi hak paling besar, paling ditinggikan dan paling dimuliakan oleh penduduk Bani Saqif, berhala hak nama Al-Lata ni. Dia ambil 2 cangkul, dia pergi bantah itu. Dia pergi buat hatu tutang, gebah terbalik. Dan perkara terbaliknya patung Lata ni jadi satu kegemparan yang cukup besar di sisi penyembah-penyembah berhala Bani Saqif. Penduduk-penduduk Taif tadi seolah-olah dunia ni nak runtuh dengan perbuatan Mughirah bin Syu'bah telah menumbangkan berhala mereka hak paling besar dan paling dimuliakan. Sampai keluar salah seorang daripada mulut mereka kata apa? Sesungguhnya moga-moga Allah mengutuk dan mengeji kamu wahai Mughirah ibn Syu'bah, dan aku dapat mengagak selepas ini pasti penjaga patung Lata akan datang mencekik-cekik kamu. Buat ayat lagu tu pula. Penjaga patung ni akan datang cekik-cekik kamu. Dengar lagu tu, kawan ni lagi semangat, pi betul-betul depan pegang dia punya cangkul tu. Demi Allah, semoga Allah yang membalas rupa-rupa buruk kamu sekalian. Tidak ada faedahnya apa yang kamu sembah pada patung ini kecuali hanyalah tanah batu dan lumpur yang hina. Tak ada apa, tanah batu dan lumpur yang hina. Itu yang berlaku. Dan akhirnya dia masuk ke satu kawasan simpanan. Maksudnya adalah simpanan alat-alatan perkasan-perkasan tertentu untuk ritual-ritual adat penyembahan dan pengidolaan mereka. Jadi hatu pun dia suruh sahabat terobos habis, pecahkan pintu, keluarkan barang-barang. Barang-barang tu tak dirosakkan. Barang-barang tu diambil, dikumpul dan dihantarkan kepada Rasulullah di Madinah. Tapi nak cakap hak bangunan tu dia peruntuh, dia peracur sampai dia korek habis dia punya foundation. Bukan kata peruntuh saja. Kalau kita kata nak peruntuh masjid ni, bukan hak atas darat, hak zahir nampak, hak dalam tu dia korek habis, tak mau tengok dah. Sampai begitu sekali sahabat-sahabat nak membubarkan apa yang dikatakan sebagai penyembahan berhala ni. Tak mau ada. Itu pernah berlaku pada Mughirah ibn Syu'bah dan sahabat yang lain sewaktu berada di kalangan Bani Saqif di bumi Taif.